Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, di atas kasih sayang-Nya, masih memberikan nikmat rezeki kepada kita untuk menjalani ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, memberikan kita kemaafan dan keredaan sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung kuliah ataupun majlis ilmu kita pada kali ini yang berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan puasa. Sebelum ini kita telah mengupas hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan puasa secara umum, definisi puasa dan juga kelebihan-kelebihan ibadah puasa secara umum, sama ada puasa yang wajib ataupun yang sunat. Baik tuan-tuan, pada hari ini kita nak mengupas, nak membicarakan pula hadis tentang kelebihan puasa Ramadan secara khusus. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang mana maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan puasa bulan Ramadan dengan keadaan beriman, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, niscaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut huraian Imam An-Nawawi rahmatullah, bahawa amal-amal kebajikan yang menjadi sebab untuk menghapuskan dosa-dosa yang tersebut, iaitu apabila kita mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikatakan sebab untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut ialah, maksudnya ialah dosa-dosa yang kecil, dihapuskan, diampunkan dosa-dosa yang kecil. Kalau tiada dosa kecil, maka ianya akan meringankan dosa-dosa yang besar. Kemudian kalau tiada dosa-dosa yang besar, maka ia dapat meninggikan lagi darjat orang yang masuk ke dalam syurga. Itu sebab apabila kita masuk ke dalam syurga nanti, maka kita akan tengok berbeza-beza darjat di kalangan orang-orang Islam, adalah disebabkan kepada perbezaan amalan yang mereka lakukan, khususnya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Seterusnya, firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Maksudnya bulan Ramadan ialah bulan yang sungguh mulia lagi berkat, yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka diterangkan
keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran itu ada menyebut bulan yang sungguh mulia lagi berkat. Maka yang mentafsirkan, yang menerangkan tentang ayat Al-Quran sebentar tadi ialah melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan terbukalah pintu-pintu syurga. Di hadis ini membawa maksud kepada kita bahawa apabila datangnya bulan Ramadan, maka segala pintu syurga yang Allah ciptakan itu maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain ada menyebut an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan futihat abwabul rahmah wa ghulliqat abwab jahannam wa sulsilatis syayatin. Yang mana maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan terbukalah segala pintu-pintu rahmat dan tertutuplah pintu-pintu neraka serta terbelanggulah syaitan-syaitan daripada merasuk mangsanya. Jadi hadis ini menurut huraian alim ulama rahimahumullah bahawa terbukanya pintu syurga dan tertutupnya pintu-pintu neraka serta terbelenggunya syaitan-syaitan di sepanjang-panjang bulan Ramadan, maka bolehlah difahami menurut maksudnya yang zahir untuk menghormati bulan yang mulia itu. Maksudnya kat sini terbukanya pintu-pintu syurga, tertutupnya pintu-pintu neraka serta terbelenggunya syaitan. Maka pendapat yang pertama iaitu secara zahirnya itulah keadaannya bila tibanya bulan Ramadan. Terbukanya segala pintu syurga, tertutupnya segala pintu neraka, dan syaitan-syaitan itu dirantai, diikat dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengikut fahaman yang kedua pula, iaitu sebagai satu gambaran bahawa orang-orang yang berjaya merebut peluang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai-bagai jenis ibadah yang wajib dan yang sunat, dan berjaya pula membawanya masuk ke syurga, dan amalnya itulah juga yang menyelamatkannya daripada hasutan syaitan dan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahaman yang kedua pula, gambaran yang kedua pula membawa maksud iaitu siapa yang mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan berbagai-bagai ibadah sama ada wajib ataupun yang sunat pada bulan Ramadan, maka ibadah tersebut, perbuatan tersebut akan memberi kejayaan kepada pengamalnya yang membawanya masuk ke dalam syurga dan juga menyelamatkan dia daripada hasutan syaitan dan juga menyelamatkan dia daripada azab api neraka ataupun azab Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kemudian hadis seterusnya yang mana berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yunadi munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Yang mana maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila bermula malam yang pertama daripada bulan Ramadan,
maka menyerulah malaikat, katanya, wahai orang yang mahukan kebaikan, tampillah mengerjakannya, dan wahai orang yang hendak melakukan kejahatan, berhentilah daripada meneruskannya. Ketahuilah Allah Ta'ala banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. Demikian diberikan pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap amalan kebajikan yang dikerjakan dalam waktu bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang biasa, yang lain daripada bulan Ramadan. Maka hadis yang kita bacakan sebentar tadi menyatakan, menerangkan bahawa apabila tiba bulan Ramadan, malaikat menyuruh umat manusia menggunakan peluang yang baik itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan lebih daripada biasa. Dan sebaliknya, mana-mana yang hendak melakukan kejahatan, janganlah mereka terdorong melakukannya. Malaikat juga menerangkan dalam seruannya itu tentang kemurahan Allah Ta'ala membebaskan orang-orang yang berdosa yang dijanjikan dengan azab seksa. Mudah-mudahan peluang yang baik ini dalam bulan yang mulia itu digunakan dengan sepenuhnya. Jadi daripada hadis ini menerangkan kepada kita bahawa bulan Ramadan yang mulia itu dalamnya pengisiannya, kebaikannya, keistimewaannya, bahawa pada munculnya malam pertama bulan Ramadan, malaikat akan menyeru. Sama ada malaikat itu membisikkan ke dalam hati manusia, mengilhamkan kepada manusia untuk memperbanyakkan lagi ibadah puasa dan juga takut untuk mengerjakan kejahatan dan kemungkaran. Malaikat juga dalam seruannya itu menyeru kepada manusia tentang kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah membebaskan orang-orang yang berdosa yang telah dijanjikan dengan azab seksa pada hari kiamat kelak, lalu diampunkan dosa mereka atas sebab mereka mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan. Seterusnya hadis yang berbunyi, an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban qala ya ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin syahrun ja'alallahu siyamahu firidatan wa qiyama lailatin tatawwu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Yang mana maksudnya daripada Salman radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap kepada kami dalam salah satu khutbahnya pada hari yang akhir daripada bulan Sya'ban. Sabdanya, kita faham bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi Nabi telah menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat, yang mana bunyinya, wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya, lagi berkat bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadr. Bulan yang puasanya dijadikan Allah satu perintah yang diwajibkan, dan selain daripada itu disunatkan mengerjakan sembahyang tarawih pada malam harinya. Sesiapa yang mendampingkan dirinya kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan sesuatu daripada perkara kebajikan, samalah seperti dia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan Allah pada bulan itu, samalah seperti dia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan Allah pada bulan-bulan yang lain. Daripada hadis ini
jelas menerangkan betapa mulianya, betapa besarnya faedah, kelebihan yang ada terdapat dalam bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi hadis-hadis berkaitan dengan puasa. InsyaAllah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi mengasihi kita, menyayangi kita, untuk kita mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis mengenai puasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Ketemu lagi pada kuliah majlis ilmu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.